Buletin Didik 7 Disember bersama saya Fazilah Niarun. Assalamualaikum dan salam hormat. Seringkali dikaitkan dengan kehancuran dan peperangan, ramai tidak menyedari kepentingan teknologi nuklear yang memberi banyak manfaat dalam industri pertanian. Dua pelajar dari SMK Kuala Besut, Terengganu, Ainul Mardiah Muhammad Azmi dan Muhammad Zafran Zaidi berkongsi bagaimana penghasilan tanaman cendawan dapat ditingkatkan melalui teknologi nuklear. Bukan itu saja, kajian mereka itu dinobatkan sebagai juara pertandingan antarabangsa anjuran Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. Minat mendalam pada bidang sains dan teknologi mendorong Ainul dan Zafran menyertai pertandingan pendidikan sains dan teknologi nuklear anjuran IAEA yang dihoskan di Vienna, Austria pada pertengahan September lalu. Ternyata percubaan pertama dua pelajar tingkatan 5 itu membuahkan hasil apabila mencipta sejarah dinobatkan sebagai juara pertandingan. Ainul dan Zafran berkongsi bagaimana penghasilan cendawan ditingkatkan melalui teknologi nuklear dapat menampung keperluan manusia pada masa hadapan. I want to give information about nuclear technology in marine industry to others by expose our video. I believe that our video can change people's perspective about nuclear technology in marine industry. Menurut Ainul dan Zafran, terdapat 17 jenis cendawan yang sesuai ditanam di Malaysia. Dan jenis yang paling digemari ramai ialah cendawan Volvariella dan cendawan tiram yang mempunyai kandungan nutrisi dan protein yang tinggi. Selain itu, cendawan juga memberi banyak manfaat dalam bidang perubatan. Antaranya dapat meningkatkan imunisasi badan selain membekalkan fiber, antioksida, vitamin dan mineral. Tambah mereka lagi, penggunaan teknologi nuklear melalui penghasilan baja, pensterilan lapisan dan penyah cemaran produk dapat meningkatkan penghasilan cendawan. Dengan bantuan teknologi nuklear, cendawan yang terhasil akan lebih kuat, berkualiti dan tahan dari serangan penyakit. Strategi kerjasama dan formula yang tepat antara kunci kejayaan kumpulan guru dan pelajar sekolah di Perlis yang berjaya meraih 124 anugerah dan penghargaan di peringkat negeri dan kebangsaan tahun ini. Antaranya tokoh guru disiplin, amalan terbaik pendidikan pencegahan dadah PPDA serta Johan bagi inovasi dan kreativiti minda sihat. Menitipkan rasa bangga dengan pencapaian diperoleh, Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Othman berkata, kejayaan itu adalah hasil kesepakatan semua pihak didorong dengan 4 formula yang ditambah baik sebelum ini. Ia juga hasil pemantapan strategi melalui bimbingan dan penyediaan bakat yang lebih awal kepada kumpulan pelapis. Sebab bukan mudah lah ya. Untuk menang di peringkat kebangsaan ni, dia kena ada 4 self tu pada diri cikgu dan juga pada sekolah tu. Yang pertamanya self belief. Dia kena percaya dia boleh menang. Self confident, dia kena confident dalam apa yang dia nak buat. Self esteem dan juga akhirnya self motivation lah. Dia sentiasa ada motivasi diri untuk dia pergi lebih jauh. Jadi dengan menggunakan 4 formula tu, alhamdulillah ada banyak kejayaan yang kita capai pada tahun ini. Majlis Apresiasi Hal Ehwal Murid 2021 peringkat negeri Perlis diadakan semalam dalam 2 sesi. Berlangsung dalam pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat, senarai pemenang dipanggil mengikut giliran. Sebenarnya saya bermula sebagai guru pengawas ni dah lama dan dalam semasa saya mengendalikan badan disiplin pengawas di sekolah, banyak kursus lah yang saya ikuti untuk meningkatkan lagi cemerlangan saya dan juga untuk menambah baik sistem pengurusan murid di sekolah. Apabila berlakunya PKP, murid kami tidak dapat bersemuka. Jadi contoh program yang sebelum ni macam ceramah oleh PPDA, ADK semua tak dapat dilaksanakan. Jadi kami redesign program tu dalam berbentuk secara buat webinar. Kami mengadakan webinar sebanyak 4 siri. Dan disebarluas ke seluruh negara lah. Maksudnya bukan sahaja untuk murid di negeri Perlis, tapi kami sebarkan kepada seluruh. Maksudnya kami dapat juga viewer dari Indonesia. Turut berlangsung diskusi santai bersama Exco Pendidikan Negeri Rozina Ahmad yang disiarkan menerusi laman YouTube SST PJPN Perlis.
Diskusi santai selama lebih sejam itu membincangkan mengenai potensi dan kejayaan pendidikan di negeri Perlis serta usaha pihak Jabatan Pendidikan Negeri dalam memasyarakatkan sekolah bagi melihat peningkatan akademik dan pembudayaan inovasi. Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Amir Rahmat meraih anugerah CEO terbaik pada pertandingan simulasi perniagaan peringkat kebangsaan 2021. Program anjuran Kementerian Pengajian Tinggi KPT itu disertai oleh 20 universiti awam dan politeknik yang bertujuan meningkatkan kemahiran keusahawanan di kalangan peserta. Amir Rahman meraih anugerah itu mewakili syarikat Sedaplicious sebagai pengarahnya. Manakala anugerah kumpulan perniagaan dimenangi oleh Medisi Sendirian Berhad dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Kali keempat dianjurkan KPT sejak 2013 selain mengasah kemahiran keusahawanan peserta, program ini turut memberi tumpuan memperkasakan kemahiran insaniah. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, KPT menghasilkan hampir 50,000 usahawan dalam kalangan pelajar sepanjang tahun lalu. Daripada jumlah itu, lebih 7,000 graduan masih meneruskan kerjaya sebagai usahawan selepas menamatkan pengajian. Bertemu kembali. Semua perayaan termasuk perarakan Kevadi bagi perayaan Thaipusam dan Chingay sempena Tahun Baru Cina yang akan disambut tahun hadapan adalah tidak dibenarkan. Menteri Perpaduan Negara Datuk Ali Muhammad Sadiq berkata, ia berikutan negara sedang berdepan jangkitan varian baru COVID-19 Omicron. Dalam permohonan kepada sambutan Hari Thaipusam, perarakan itu tidak dibenarkan. Dalam pada kita sedang berhadapan juga dengan varian baru. Keduanya, Chingay. Johor memang terkenal dengan perayaan Chingay-nya. Tetapi yang berhormat, saya dah sebut, Thaipusam kita tak benarkan, maka sudah tentulah apa juga perarakan tidak akan dibenarkan. Beliau berkata demikian ketika sesi pertanyaan menteri di Dewan Rakyat. Sementara itu, Datuk Alimah berkata cadangan SOP bagi perayaan Thaipusam termasuk sambutan Christmas tahun ini dijangka dibentangkan ke 3 mesyuarat jawatankuasa untuk kelulusan pada pertengahan Disember ini. Hampir 2,000 golongan asnaf dibantu dalam tempoh 100 hari program bantuan musaadah tijariyah keluarga Malaysia sebagai usaha memulihkan negara daripada kesan pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata, ia melibatkan perbelanjaan 4.1 juta ringgit bagi golongan asnaf yang membuat permohonan di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Inilah juga KPI yang saya telah pun kemukakan kepada pejabat Perdana Menteri untuk mendapat 700 penerima yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 2.1 juta. Tetapi oleh kerana permintaannya begitu banyak, alhamdulillah kita telah berjaya meluluskan seramai 1,391 pemohon. 1,609 di Kuala Lumpur, 485 ialah Labuan dan Putrajaya 47 orang. Jumlah keseluruhan yang kita keluarkan ialah sebanyak 4,113,000. Beliau menjawab soalan di Parlimen berhubung tindakan kerajaan membantu umat Islam yang tertinggal dalam menyahut hasrat gagasan keluarga Malaysia. Bagi program keusahawanan Asnaf Ishraf 2.0, hasil kerjasama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPIM dan SME Bank, 79 peserta termasuk dari Perlis, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan dan Sabah menerima bantuan niaga RM10,000.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB komited memperkasa usahawan luar bandar memulihkan perniagaan mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata KPLB mengambil serius perkembangan dan pembangunan usahawan luar bandar khususnya dalam aspek pemasaran produk secara dalam talian yang kini menjadi saluran yang begitu berkesan. Usahawan luar bandar perlu mengambil peluang pemasaran secara digital dan tidak boleh ketinggalan dalam meluaskan pasaran produk. Selain itu, penjenamaan juga amat penting untuk membina nilai percaya pembeli terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan. Dan kita mengambil perkara ini secara serius, iaitu nak lihat berapa ramai daripada usahawan yang kita bina, sama ada melalui agensi ataupun seumpamanya Usanita ini dapat kita jayakan dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah ini akan memberi ruang dan peluang kepada kumpulan B40 untuk meningkatkan pendapatan mereka. Datuk Seri Mazir berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan program Usanita penjenamaan dan pendigitalan bersama KPLB di Ibu Negara. Menerusi program Usanita, seramai 50 usahawan wanita luar bandar daripada kategori B40 dan M40 akan dipilih untuk dibimbing pembangunan produk mereka. Program itu pertama kali menampilkan selebriti Datuk Rosham Nur sebagai duta produk. Untuk maklumat lanjut berkaitan program berkenaan, boleh melayari laman web tertera. Kompang ialah sejenis alat muzik tradisional yang paling popular bagi masyarakat Melayu. Ia tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Terdapat 5 jenis rentak paluan kompang dan setiap daripadanya mempunyai irama atau bunga yang berbeza. Ia termasuk rentak masri, zapin, inang, joget dan asli. Berikut merupakan cara paluan kompang mengikut rentak masri. Ia mempunyai 3 jenis paluan iaitu melalu, meningkah dan menganak. Dalam pada itu, pada pertandingan kompang selawat sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan KPM menekankan aspek selawat sebagai tema. Seterusnya adalah rentak zapin. Ia mempunyai 4 jenis paluan iaitu melalu 1 dan 2 serta meningkah 1 dan 2. Genre muzik K-pop dan R&B lazimnya menjadi siulan generasi muda hari ini. Walaupun begitu, jati diri sebagai anak Malaysia masih tetap utuh dalam diri mereka. Buktinya, pertandingan nyanyian solo lagu patriotik Sekolah Rendah Sabah berjaya menarik penyertaan seramai 878 murid dari seluruh daerah negeri di bawah Bayu itu. Biarpun Hari Kebangsaan sudah lebih 3 bulan berlalu, pelbagai usaha masih diteruskan untuk menerapkan semangat kenegaraan yang tinggi dalam kalangan pelajar. Ini merupakan satu kejayaan dan petunjuk yang amat baik kerana penganjuran ini berjaya menarik minat murid untuk meningkatkan pencapaian co-curriculum mereka. Dan yang lebih penting lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat menyaksikan kerjasama baik serta komitmen padu setiap PPD dalam menjayakan pertandingan ini. Harapan kami, sekolah-sekolah lain di setiap pejabat pendidikan daerah di negeri Sabah sentiasa menyahut cabaran untuk bersama-sama meneruskan agenda pendidikan menyeluruh meliputi kegiatan co-curriculum. Bukan sekadar bakat nyanyian yang dinilai, penghasilan video-video klip juga memupuk daya kreativiti yang tinggi di kalangan peserta. Ariel Daisuba Bernard dari Sekolah Kebangsaan Kibabai, Penampang, berjaya dinobatkan sebagai Johan. Sementara Nurul Taqwa Safri dari SK Tanjung Batu Keramat Tawau dan Edmund Miming dari SK Sugut Penampang masing-masing meletakkan diri di tempat kedua dan ketiga.
Titipan Kasih Harian Metro TKHM menjalin kerjasama dengan Agrobank dalam membangunkan sistem tanaman hidroponik di 6 rumah kebajikan terpilih seluruh negara. Ia bagi membantu mereka menghasilkan sumber makanan serta menjana pendapatan sendiri. 6 rumah kebajikan yang terpilih adalah Madrasah Tahfiz Raudatul Baiduri Banting Selangor, Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi, Desa Bina Diri Mersing Johor, Rumah Amal Kulim Kedah, Pertubuhan Kebajikan dan Amal Rumah Teduh Perlis dan Perlis Special Teens Center. Setiap rumah kebajikan menerima peruntukan antara RM3,000 hingga RM5,000 bergantung kepada saiz dan ruang untuk menjalankan aktiviti hidroponik. Inisiatif itu mendapat kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat yang membantu mengenal pasti rumah kebajikan terbabit. Manakala Jabatan Pertanian Malaysia membekalkan set permulaan sistem tanaman hidroponik serta sokongan seperti kaedah penjagaan dan tips penanaman. Majlis penyerahan simbolik sumbangan sistem tanaman hidroponik kepada Madrasah Tahfiz Raudatul Baiduri di kebun tanaman rock melon hidroponik milik madrasah berkenaan diadakan di Kampung Bukit Canggang, Banting, Selangor semalam. Pada majlis itu, Madrasah Tahfiz Raudatul Baiduri turut menerima sumbangan zakat Agrobank bernilai RM8,400 serta kotak rezeki TKHM berupa pelbagai barangan keperluan dapur seperti beras, minyak masak, gula, tepung, bihun dan susu. Sukan bola sepak Piala AFF di Singapura, kejayaan menundukkan Kemboja 3-1 pastinya satu suntikan motivasi yang amat diperlukan skuad Harimau Melaya berdepan Laos pada aksi kedua kumpulan B Khamis ini. Memuji penampilan anak-anak buahnya, Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho kini mula mencongak corak taktikal terbaik menentang Laos yang berjaya menyaingi juara bertahan Vietnam sebelum tewas 0-2. Before coming for this AFF Sui Cup campaign, that we didn't have a good preparation, but I'm very pleased with the overall the performance of the players, and of course we can see that in this game from the beginning we a bit struggle to get the the momentum, the way we want to play. That I think they shown very good character that. We won this game, and we need to move on and prepare ourselves for the next game. Menentang Kemboja semalam, Harimau Melaya membuka jaringan menerusi sepakan penalti minit ke-23 susuran kekasaran ke atas Akia Rashid. Tiada masalah buat Safawi Rashid menyempurnakannya untuk gol semangat pasukan kebangsaan. Selepas rehat, Malaysia meneruskan penguasaan meskipun dicemaskan Kemboja menerusi set piece sepakan sudut. Minit ke-61, skuad kebangsaan menggandakan jaringan menerusi gerakan lincah Akyar yang memperdayakan dua pemain sebelum menewaskan penjaga gol. Askar Malaysia terus mengucarkan benteng Kemboja dengan kemasukan Luqman Hakim yang membuka laluan buat seorang lagi pemain gantian, R. Kogileswaran, meledak gol ketiga pada minit ke-78. Bagaimanapun, kesilapan penjaga gol Khairul Fahmi Sheikh Mat yang mengasari lawan pada minit-minit akhir permainan menghadiahkan sepakan penalti yang disudahkan Sah Rosip untuk gol sagu hati Kemboja. Kemenangan 3-1 Harimau Melaya turut ceriakan dengan pemilihan Akia Rashid selaku pemain terbaik perlawanan. Untuk tim dan juga performance untuk sendiri, apa yang penting kami telah buat yang terbaik dan beri 100% apa yang coach katakan. So game hari ni first game struggle sikit untuk kita orang adapt dalam padang. So second half kami change everything lah. So alhamdulillah menang. Bagi jurulatih Kemboja, Keisuke Honda, pertemuan menentang Malaysia satu perlawanan yang sukar. Everybody knew that it was not an easy game against Malaysia. As a history, as I told all players, that we have never won against Malaysia in Suzuki Cup yet. So it was our challenge. At least we tried. So I'm proud of our teammates, our players. Malaysia kini menduduki tangga teratas kumpulan B selepas jumlah jaringan mengatasi pencabar terdekat Vietnam. Begitupun Indonesia masih belum beraksi. Sementara itu, pada satu lagi perlawanan kumpulan B, Vietnam memulakan misi mempertahankan kejuaraan dengan menewaskan Laos. Minit ke-26, Vietnam di depan menerusi jaringan Nguyen Chong Puong.
10 minit selepas rehat, Vietnam menambah satu lagi gol, kali ini hasil jaringan Pan Van Dijk. Hasrat Vietnam melebarkan kedudukan tidak kesampaian apabila Vu Van Tan gagal menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-75. Sekadar menang 2-0, Vietnam akur di tangga kedua, gagal memintas Malaysia berdasarkan perbezaan jaringan. Selepas 13 tahun bersama, pasangan beregu campuran negara Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying mengumumkan perpisahan mereka. Peng Soon menerusi kiriman Instagram mengakui keputusan untuk memecahkan gandingan mereka sesuatu keputusan yang sukar. Menurut Peng Soon, 33 tahun, selama 13 tahun dia dan Liu Ying mengarungi pelbagai detik suka duka dan berterima kasih kepada mereka yang memberi sokongan. Antara kejayaan manis memenangi pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 selepas tewas kepada beregu Indonesia Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Liu Ying, 32 tahun sebelum ini mengesahkan penarikan diri mereka pada kejuaraan dunia BWF hanya 6 hari saingan bermula di Huelva, Spanyol. Jelas Liu Ying, faktor usia, kecergasan dan kes COVID-19 di seluruh dunia adalah penyebab mereka berbuat demikian. Penarikan diri gandingan profesional itu bermakna pertandingan akhir jelajah dunia BWF di Bali baru-baru ini yang menyaksikan Peng Soon dan Liu Ying tersingkir pada separuh akhir kepada pasangan Thailand menjadi gandingan terakhir mereka. Turut merangkul pingat emas dalam acara berpasukan campuran Sukan Commonwealth 2010 di India, ranking tertinggi Peng Soon dan Liu Ying adalah ketiga terbaik dunia pada 2013. Visual pemanduan UTV di kawasan Padang Pasir mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Fazlani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.